Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Rabbil Alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, jemaah cahaya kalbu, mudah-mudahan Allah Ta'ala cahayakan kalbu kita, cahayakan hati kita dengan cahaya iman, cahayakan hati kita dengan mengikut petunjuk Al-Quran, cahayakan hati kita dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan kita ke Bukit Uhud. Hari ini kita berada di atas Jabal Rumah. Bukan rumah, rumatun. Rumah ni maknanya tentera pelontar, pemanah. Yang Nabi kita salah letak di atas bukit ni 50 orang tentera pemanah sampai atas sana tu. Sampai saya nak naik, takut tuan-tuan tak larat nak naik. Kita ambil sekat ni sederhana. Kita sanggup je naik. Baik. Depan kita tu Bukit Uhud. Pusing ni. Depan kita tu Bukit Uhud. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni Bukit Uhud. Cuba tengok betul-betul tangan saya tu. Ada gua dia panggil gua. Tu nampak putih kan sebelah menara masjid tu. Nampak tak gua tepi bukit. Ada putih-putih tu dekat dengan menara. Itu dia panggil, dia dikatakan tempat Nabi bersembunyi yang terakhir. Sebelum sampai gua tu ada satu tempat nama dia Masjid Al-Fasih. Tempat dia orang panaskan tikar untuk keringkan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang ni kita nampak kan, tuan-tuan kena ingat, esok insya-Allah kita ke Badar. Saya cerita perang Badar di sana. Waktu di Badar, orang kafir mati berapa orang? 70 orang mati. Jadi berpunca di sana, ketua besar dia Abu Jahal mati di Badar. Yang tinggal lagi siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan selamat. Dan dialah yang mengetuai tentera Quraisy setelah tidak ada lagi Abu Jahal. Siapa ketua dia? Abu Sufyan. Siapa dia Abu Sufyan? Siapa dia boleh jawab? Abu Sufyan tu siapa? Abu Sufyan. Bukan Abu Talib. Siapa Abu Sufyan? Bapa mertua. Tua Kelantan kata. Tua Nabi. Anak dia Ramlah binti Abi Sufyan, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan dia tak puas hati dengan sebab 70 orang ketua besar dia mati di mana? Mati di Badar. 70 orang lagi ditawan waktu di Badar. Maka mereka gerakkan satu pasukan tentera yang agak kuat, iaitulah pada Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Maknanya Badar, Ramadan, tahun 2. Tahun yang ketiga mereka datang ke sini. Jadi Nabi SAW bermesyuarat dengan para pemuda di Madinah. Masjid Nabi nampak kan? Bermesyuarat, kita nak perang di mana sekarang? Nak perang di mana? Sahabat-sahabat yang berpengalaman kata Rasulullah, kita perang dalam bandar Madinah. Orang Mekah mari dia tak biasa dengan bandar kita. Kita lontar daripada atas bangunan dengan air panas dengan apa, mereka akan lari. Pemuda-pemuda yang tak pergi ke Badar, hamasah, semangat. Rasulullah, kita lawan di luar bandar Madinah. Nabi SAW tidak menggunakan wahyu, Nabi menggunakan mesyuarat. Oleh kerana majoriti setuju nak keluar bandar Madinah, maka Nabi SAW mengisytiharkan kita akan keluar untuk bertemu dengan Quraisy di luar bandar Madinah. Untuk maklumat para jemaah sekalian, bandar Madinah zaman Nabi seluas masjid yang ada sekarang. Bandar Madinah zaman Nabi, pagar masjid itu saja bandar Madinah di zaman Nabi SAW. InsyaAllah nanti ada pagi hari terakhir itu, saya akan bawa lawatan untuk tengok lokasi bandar Madinah di zaman Nabi SAW. Setelah selesai perbincangan, Nabi kita pakai baju rantai, baju besi, nak keluar ke Uhud. Pemuda-pemuda datang, Rasulullah, maaflah, kami pemuda serahkan urusan kepada Nabi SAW. Nak dalam bandar pun tak apa, luar bandar pun tak apa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma yanbaghi li nabin." Tidak layak bagi seorang nabi apabila dah pakai baju besi, buka balik, kita tetap keluar ke tempat. Nabi tak beritahu nak ke mana. Itu strategi peperangan, orang tak cerita nak pergi mana. Nah, dalam sejarah Islam ni, satu tempat yang Nabi beritahu dia nak pergi ke mana, iaitulah ke Tabuk. Sebab jarak terlalu jauh, 700 km dari Madinah. Makanan bekalan kena cukup. Kalau tidak kita mati syahid sebelum bertemu musuh. Kenderaan kena ada. Maka Nabi istihad. Yang ni tak istihad. Maka Nabi SAW keluar daripada Madinah. Selepas daripada pada hari itu, dia datang. Saya kena bangun sikit. Tuan-tuan yang nampak di sini. Dia nampak kan? Di tengah jalan tu ada satu menara. Lepas pada bas tu ada satu menara masjid, nampak? Ada bangunan baru pula. Di situ nama dia Ajimati Syaikhaini. Tempat Nabi kita berhenti sekejap. Dia berhenti dan dia cek tentera. Yang belum balik, yang belum budak-budak yang belum balik, balik. Tunggu besar dulu. Yang belum naik janggut, balik. Kemudian di situ berlakunya 300 orang munafik minta izin nak lari balik dengan pelbagai alasan yang tak cerdik. Kita kata bodoh, kasar tak? Dengan alasan yang tidak baik. Dia kata, Rasulullah, isteri saya nak bersalin. Nabi kata balik. Sayyidina Umar duk hitung 1, 2, 3. Tentera yang keluar daripada Madinah 1000 orang je. Lari balik 300. Umar kata, ya Rasulullah, kita nak perang. Tentera lari. Yang Nabi kata, Umar, itu munafik. Umar kata, da'ni adrukum. Izinkan aku Rasulullah, saya pergi pancung puak-puak ni dulu. Nabi kata tak boleh, dia mengaku Islam. Dia datang minta izin nak balik, kita benarkan, kenapa kita nak pancung dia? Itu penanggal munafik. Kemudian Nabi keluar daripada tempat ini, nak pergi ke sini, dia tak datang ini. Nabi kita pergi ke dalam tu, dalam kebun tu. Kepunyaan seorang buta, tuan dia. Bila dia dengar Nabi lalu, dia ambil pasir nak lontar. Dia tak nampak pun Nabi kat mana. Orang kata, ya Rasulullah, tengok si buta tu nak lontar Nabi. Nabi kata, amal qalbu wa amal basar. Pedulikan dia, buta mata, buta hati. Na'udzubillah. Begitu jahatnya dia. Maka Nabi kita SAW datang sampai ke sini. Nabi kita buat strategi yang menarik. Tuan-tuan bayangkan, tentera 700 orang. Medan peperangan kita dari sini ke Uhud. Tu, Uhud. Nampak bukit Uhud tu? 650 orang di bawah. Nabi kita letak 50 orang di atas ini. Nabi SAW telah memberi wasiat kepada ketua dia. Nabi mengatakan, la tabrahu hazal makan. Mu jangan tinggal bukit ini walau apa terjadi. Kalau kamu tengok orang kafir dah mati semua, jangan turun bukit ini. Jadi sahabat-sahabat ni, pusingan pertama dalam peperangan Uhud, tuan-tuan bayangkan, orang kafir dah tewas. Ramai yang sudah gugur. Jadi ada sahabat yang di atas ni kata, kita turun sekejap, ambil barang-barang kafir tu, pedang-pedang dia yang bersinar tu, ambil sekejap ya, kita naik balik. Sahabat dia Abdullah bin Jubair kata, la, jangan turun. Nabi SAW telah berpesan kita, jangan turun di tempat ini. Tapi apa boleh buat? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Ada sahabat yang mula turun. Tuan-tuan ingat ke tidak? Siapakah panglima Quraisy? Khalid. Ya? Khalid bin Walid. Ini tahun yang ketiga ini. Khalid masuk Islam selepas dia sekat Nabi daripada Hudaybiyah. Tahun yang ketujuh. Tahun yang ketujuh baru masuk Islam. Mana ada 4 tahun lagi depan. Khalid sekat. Jadi dia pun cuba. Dia tengok tentera turun. Khalid attack daripada belakang ni pusing. Dan dia dapat pecahkan tentera Islam yang ada atas bukit ni. Mereka bergelimpangan mati. Ketika itu kafir serang balik. Setelah kematian Mus'ab bin Umair, orang kafir dah mengisytiharkan Muhammad qad qutila, Muhammad telah dibunuh. Jadi sahabat ada yang pecah. Beberapa orang sahabat yang memang setia seperti Abu Talhah, Abu Dujanah, seorang perempuan Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Umarah radhiyallahu anha, duduk. Dia datang bukan tentera, dia datang untuk apa? Untuk memberi minuman, ubat-ubatan, kata orang jururawat. Tapi dia tengok tentera pecah, dia yang jaga Nabi SAW. Nabi tengok, aku tengok Umarah terbang kiri kanan. Masya Allah. Ada sahabat Abu Talhah, lumpuh tangan dia. Setiap kali datangnya panah kepada Nabi, dia angkat tangan. Lumpuh tangan kerana membela Nabi SAW. Sehinggalah Nabi
berdarah muka dia, patah gigi, dan Nabi kita jatuh dalam lubang. Ada orang tunjuk kat depan tu, saya pun tak apa yakin. Tapi yang penting kawasan dia jatuh. Nabi jatuh lubang, berdarah muka dia. Sehinggalah Nabi SAW bersabda, lan yufliha qaumun syajja ra'sa nabiyhim. Nabi kata, tidak bahagia mana-mana kaum yang telah melukakan muka Nabi mereka sendiri SAW. Sahabat bergelimpangan mati. Cuba kita bayangkan, tuan-tuan tengok ke arah kubur, pejam mata sikit. Kita bayangkan, kita nampak Nabi sedang kesat darah di muka dia sewaktu berada di Bukit Uhud. Itu perasaan kita. Terkeluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun, tidak bahagia mana-mana kaum yang telah melukakan muka Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita boleh ambil penginsafan. Kita boleh ambil kesedaran bahawa kalaulah sahabat yang melanggar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu je sahabat, bagaimana keadaan kita hari ini? Kenapa umat Islam diganyang? Kenapa kita diunaya? Kenapa kita disepak teraja oleh buah kafir? Kenapa buah-buah sana boleh sewenang-wenang buat pada negara Islam? Sebab kita sudah kehilangan punca besar pertolongan Allah Azza wa Jalla, iaitulah punca ketaatan dan kepatuhan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjuang banyak mana pun, kita tidak mendapat tempat. Kenapa? Sebab kita jauh daripada arahan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, biarlah kita nampak seolah-olah Nabi sedang mengesap darah, bukan peluh, di muka baginda sallallahu alaihi wasallam di saat bergelimpangan 70 orang para sahabat. Seorang sahabat nama dia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ni anak bangsawan Mekah. Orang kata 3 kali tukar pakaian setiap hari. Kaya mak ayah dia. Dia sanggup tinggal keluarga, datang ke sini menjadi guru ketika Mus'ab mati. Sebagaimana kata Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan kenal Abdurrahman bin Auf? Seorang ahli korporat Islam yang besar. Abdurrahman bin Auf di saat nak buka puasa, tiba-tiba dia terhenti, tak dapat makan. Dia kata, berapa ramai sahabat-sahabat kita yang berjuang Islam di awal, mereka tak merasai nikmat yang kita ada hari ini. Mereka mati sebelum keberangan Islam. Mus'ab bin Umair mati. Orang yang paling baik Mus'ab bin Umair, tetapi jasadnya mulia. Nak tutup kepala, terbuka kaki. Tudung kaki, terbuka kepala. Nabi SAW mengarahkan supaya ditudung kain yang ada tu di muka dia, kakinya ditudung dengan apa? Dengan rumput. Mus'ab bin Umair. Seorang lagi sahabat, bapa saudara Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dikenali dengan nama Asadullah, singa Allah. Nabi beri nama dia Sayyidus Syuhada bin Hamzah bin Abdul Muttalib. Mati, terburai perut dia, dicincang, sehingga Nabi tak sanggup nak tengok muka Hamzah bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan kena ingat, Hamzah bin Abdul Muttalib dia syahid di sini, sebelah masjid. Tempat Hamzah syahid di masjid. Berlakunya peperangan Uhud ni tahun berapa? Tahun 3. Tahun 46 berlaku banjir di kawasan ini, menyebabkan kaki Hamzah keluar. Kaki Hamzah keluar daripada air. Orang yang hidup mari tengok, oi, dia kata hadhihi qadam Hamzah, ini kaki Hamzah. Kemudian Hamzah dipindahkan ke tempat yang ada sekarang. Itu di antara seorang sahabat nama dia Anas bin Nadar. Selesai peperangan, orang cari mayat dia, tak ada. Mayat Anas bin Nadar tidak ada. Sehinggalah datang adik perempuan dia, tengok dalam kalangan mayat syuhada, dia tengok kaki. Oh, dia kata ini kaki Anas bin Nadar. Kaki dia tak hancur. Lebih daripada 80 liang luka. Ketika berlaku nak peperangan, saat Anas bin Nadar kata, inni la ajidu rihal jannata min dun Uhud. Aku sekarang ni tercium bau surga di tepi bukit Uhud. Maka dia masuk dalam peperangan sehingga orang tak kenal muka dia, tubuh dia hancur. Yang dikenali Anas bin Nadar siapa? Iaitulah kaki dia yang tidak hancur. Cerita Hamzah. Tahun 46 berlaku banjir. Guru saya yang saya tunjuk kerusi semalam di masjid, Syekh Atiyah cerita, dia kata dulu, mungkin 60 tahun dulu lah, ada berlaku kematian kanak-kanak di sini. Berlaku kematian kanak-kanak. Jadi dia kata, dia kerana budak ni tak ada dosa, boleh je kot kita kebumikan dia di makam syuhada ni. Bapak dia datang, gali kubur, tiba-tiba terpancuk keluar darah daripada kubur.
bila dia gali korek dengan tangan, Masya Allah, cangkul dia terkena ke paha syuhada. Itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kamu jangan kata orang yang mati syahid itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup dan di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, Bukit Uhud ini besar. Nabi mengatakan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Panjang dia 7 km. Berat dia berapa puluh juta tan tadi? 45 dikatakan. Ahli geologi kata. Nabi pernah sebut, Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Kamu jangan kutuk sahabat. Bagaimana yang dibuat oleh puas Syiah. Sekiranya kamu sedekah secupok gandum, tak sama dengan apa yang sekiranya kamu sedekah sebusik bekas Uhud ni emas, tak sama dengan apa yang disedekah oleh sahabat aku secupok gandum ataupun setengah cupok. Tiba-tiba mari satu kumpulan di Malaysia ataupun di atas dunia ini, nama dia Syiah, mengutuk para sahabat radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kalau dengar orang kutuk sahabat, lari, jangan duduk, jangan bersekongkol dengan mereka. Nabi kita bersabda dalam hadis, siapa dia solat jenazah falahu qirat, dia boleh sebuti bukit ni, Bukit Uhud ni. Solat jenazah 2 minit je, tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada kunut, tak ada tahiyat, kita boleh pahala besar Bukit Uhud. Siapa dia ikut jenazah ke kubur, dia dapat 2 Bukit Uhud. Tuan-tuan, hari ni kita datang semalam sampai hari ni, berapa kali dah solat jenazah? Alhamdulillah. Pihak muslimat solat jenazah ke tidak? Yang tak solat kalau tak pandai jumpa ustazah, kita ajar. Rugi tuan-tuan. Ayah kita mati, kita duduk sengih ambil selfie gambar dekat mayat. Kita tak solat pun jenazah ayah kita. So 4 lebay yang dipanggil je solat. Kenapa kita tak solat? Di saat ayah kita sangat memerlukan bantuan daripada anak yang disayangi. Jadi para jemaah sekalian, itulah syuhada. Itulah pengajaran yang kita boleh buat. Saya pun tak nak nanya tuan-tuan. Hari sudah semakin panas, tetapi pengajaran mesti dibawa balik. Mesti diikuti ibrah di sini. Kalaulah sahabat melanggar satu peraturan saja daripada Allah, daripada Nabi SAW, mereka diuji. Bagaimana yang kita yang sudah banyak melanggar, sudah pastilah ujian itu besar. Namun ya ibadi, Allah Taala sebut dalam Quran, ya ibadi, jangan hambaku, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, mu jangan putus rahmat Allah Taala. Sebanyak mana dosa, sebanyak mana maksiat yang kita lakukan, sebanyak mana perkara kesalahan yang kita buat, kita minta ampun dengan Allah. Mudah-mudahan kita diampunkan dan termasuk di kalangan orang yang diterima sebagai hamba yang mati dengan husnul khatimah dan layak mendapat keampunan Allah dan keredaannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk detail cerita ni tuan-tuan boleh tengok dalam buku sejarah Madinah. Berapa bilah pedang, berapa ekor kuda, itu semua cerita kalau kita sebut pun sebahagian bahasa sejarah, tapi pengajarannya cukup dengan apa yang kita ada di sini, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Subhanakallah walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pinggir syuhada Uhud 2 Mac 2022.